الحمد لله القائل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, di kesempatan ini dan pada hari yang penuh barakah ini, saya menyeru dan berpesan kepada diri saya sendiri dan seterusnya kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita semua diberikan dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini dengan keberkatan dan kesejahteraan di dalam kehidupan dunia yang sementara ini dan di hari akhirat yang kekal abadi buat selama-lamanya. Mimbar yang mulia pada hari ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Nikmat Islam. Saudara-saudaraku sidang hadirin yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan nikmat iman dan Islam. Islam datang membuka pintu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Islam mengeluarkan manusia daripada kegelapan kufur kepada cahaya keimanan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-257. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nur iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka dari kegelapan yakni kufur kepada cahaya keimanan, dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kekufuran. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada umat Islam pelbagai keistimewaan penting yang menjadi punca kemuliaan, kemenangan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Antaranya, pertama, keistimewaan yang terletak kepada ajaran Islam itu sendiri. Ia merupakan nikmat yang tidak boleh dibandingkan dengan segala nikmat yang lain. Islam adalah agama yang terdiri daripada akidah, syariat dan akhlak. Ajaran Islam adalah nikmat yang kekal abadi buat selama-lamanya, berbanding dengan nikmat-nikmat lain yang akan luput dan berakhir. Ini terbukti Islam adalah agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan agama-agama yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar dan diridai di sisi Allah ialah Islam. Kejayaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama Islam kepada semua masyarakat Arab, daripada tidak bertamadun kepada kemajuan, daripada buta huruf kepada berilmu, dan daripada bermusuhan kepada perpaduan, hingga mampu menguasai sebahagian besar dunia. Namun pada hari ini terdapat umat Islam mula melupai dan meninggalkan ajaran Islam yang sebenar. Ada yang terpengaruh dengan aliran pemikiran pemahaman liberal yang ingin bebas dari ajaran agama Islam. Ada juga yang terpengaruh dengan pemahaman plural yang menganggap semua agama adalah sama sahaja dan sebagainya ke dalam kehidupan mereka.
Kononnya untuk mengejar kemajuan dunia, sedangkan dunia yang dikejar tidak dapat dicapai, akhirat tergadai begitu saja. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat yang ke-85, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yaqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan sesiapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak akan digolongkan dalam golongan orang-orang yang rugi. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, keistimewaan yang kedua, umat Islam adalah umat yang satu. Wujudnya kesatuan umat Islam yang diikat dengan hubungan akidah dan ukhuwah Islamiyah. Ikatan ini merentas sempadan geografi, bangsa, warna kulit serta keturunan yang menjangkau hampir 1/3 penduduk dunia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-92, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya agama Islam inilah agama kamu, agama yang satu asas pokoknya, dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah daku. Ayat ini menjelaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi ikatan persaudaraan yang kukuh dalam kalangan umat Islam hingga hari ini. Ukhuwah Islamiyah inilah yang telah menyatukan golongan Muhajirin dan Ansar serta mendamaikan kabilah Arab yang dahulu berperang dan bermusuhan antara satu sama lain. Islam berjaya mengikis sifat jahiliyah yang saling bermusuhan kepada hidup dalam suasana bersatu dan harmoni. Ikatan persaudaraan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah membuahkan kekuatan umat yang memberi kemuliaan kepada Islam. Namun kini oleh kerana hanyut dengan keduniaan, mengejar pangkat, harta benda dan kedudukan kerana menurut kepentingan diri dan hawa nafsu, ikatan ukhuwah ini telah mula dilupakan. Natijahnya umat Islam hilang kekuatan dan semakin lemah, serta lebih malang lagi dipermainkan oleh musuh dengan mudah. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, keistimewaan yang ketiga, negara umat Islam dilimpahi dengan nikmat sumber alam dan hasil bumi yang kaya seperti minyak, gas serta sumber-sumber galian lain yang tidak terhitung banyaknya. Segala nikmat yang diberikan oleh Allah merupakan wasilah kepada umat Islam untuk terus mengabdikan diri kepada Allah sebagai hamba dan menguruskannya dengan penuh amanah sebagai khalifah di muka bumi ini. Umat Islam yang menggunakan nikmat Allah dengan baik seiring dengan perintahnya akan diberikan pahala yang besar di sisi Allah. Sebaliknya, bagi manusia yang menggunakan nikmat Allah untuk kepentingan diri semata-mata sehingga melanggar perintah Allah, tergolong dalam golongan yang kufur serta dijanjikan azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaran ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sebuah hadis daripada Amr bin Auf radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa wallahi man faqara ahsa alaikum walakinni ahsa an tabasata alaikumud dunya kama basitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatahlikakum kama ahlakatum. Demi Allah, aku tidak bimbang kamu menjadi fakir, tetapi aku bimbang dibentangkan kepada kamu kemewahan dunia sebagaimana dibentangkan kepada umat-umat terdahulu daripada kamu, lalu kamu berkelahi sebagaimana mereka berkelahi, maka dunia membinasakan kamu sebagaimana pernah membinasakan umat-umat terdahulu.
Hadis rawahul Bukhari. Hadis ini menggambarkan kebimbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang akan dibinasakan sekiranya hanyut dalam nikmat dunia yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sidang Jumaat yang dirahmati dan dimuliakan sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, mimbar ini menyeru kepada seluruh umat Islam supaya pertamanya umat Islam mestilah berpegang teguh dengan ajaran Islam yang meliputi akidah, syariat dan akhlak. Keduanya, umat Islam hendaklah mensyukuri segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketiga, umat Islam hendaklah menggunakan serta menguruskan nikmat Allah dengan baik bagi membantu dan menyebarkan agama Islam. Seterusnya, memperkukuhkan perpaduan dan ukhuwah Islamiyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, yakni agama Islam, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan kenanglah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu bermusuh-musuhan semasa jahiliyah dahulu. Lalu Allah menyatukan di antara hati kamu sehingga kamu bersatu padu dengan nikmat Islam. Maka menjadilah kamu dengan nikmat Allah itu orang-orang Islam yang bersaudara. Dan kamu dahulunya telah berada di tepi jurang neraka disebabkan kekufuran kamu semasa jahiliyah. Lalu Allah selamatkan kamu dari neraka itu disebabkan nikmat Islam juga. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayat keterangannya supaya kamu mendapat petunjuk dan hidayah. Surah Al-Imran ayat 103. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المنذر من الضلالة والجهالة إلى نور الحق والإيمان والهدى وعلى آله وأصحابه الذين هم قدوتنا ولهم الفضل على جميع الأمة إلى يوم الخارعة. أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوا لعلكم تفلحون. اتقوا الله من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. فقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والخرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن مرحوم سلطان Badlisyah ووالي عهده duli yang teramat mulia Tunku Syarafuddin Badlisyah ibni Sultan Salahuddin wa jami'al usratil maklakiyah Allahumma waffi'hum lis-sadad wa aslih bihumul ibad wal bilad waj'al التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة